السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan juga limpah rahmat kurniaannya pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan untuk meneruskan perbincangan ataupun pengajian kita yang berkaitan tentang tajwid Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini saya akan bersama tuan-tuan untuk kita bersama-sama mengulang kaji tajuk yang pernah kita bincangkan bersama, iaitu tajuk yang berkaitan tentang bacaan isti'adzah dan juga bacaan basmalah. Tetapi pada malam ini tidaklah niat saya untuk mengulang secara keseluruhan berkaitan tentang tajuk isti'adzah ataupun basmalah, tetapi yang ingin saya berkongsi bersama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ialah tata cara kita menyebut ataupun membaca lafaz isti'adzah ataupun basmalah itu sendiri, yang mana kedua lafaz ini walaupun kita lihat ia lafaz yang mudah, kerana lafaz kedua-duanya ini kesemua orang menghafalnya. Semua orang hafal. Lafaz isti'adzah orang hafal, lafaz basmalah pun orang hafal. Dan kedua lafaz ini juga tidak asing di mulut kita, kerana ianya menjadi satu rutin bacaan di dalam perbuatan kita seharian. Ada orang yang baca isti'adzah dan juga basmalah dilakukan ketika mana dia mengerjakan ataupun mendirikan salat, sama ada salat yang fardu ataupun yang sunat. Ada orang yang membaca lafaz isti'adzah ataupun basmalah ini bukan sekadar dalam bacaan salatnya sahaja, tetapi dilakukan pada setiap amalan-amalan baik yang dikerjakan dalam seharian hidupnya. Namun begitu, walaupun ianya lazim bagi kita membaca lafaz isti'adzah ataupun basmalah ini di setiap kehidupan kita, maka adalah lebih baik kita meneliti semula adakah bacaan kita itu menepati hukum bacaannya yang sebetul-betulnya. Jadi untuk itu pada malam ini saya akan berkongsi semula bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian tentang dua lafaz bacaan ini. Yang pertama, lafaz isti'adzah. Isti'adzah ini nama istilahnya yang diberi ketika membincangkan isu ini di dalam kitab-kitab tajwid Al-Quran, kerana ianya merujuk kepada ayat Al-Quran yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang bermaksud apabila kamu membaca Quran, apabila kamu ingin memulakan bacaan Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
Jadi semua orang tahu bila ayat ini diturunkan, maknanya satu tuntutan kepada kita. Bila mana kita nak memulakan bacaan Quran, sunat untuk kita memulakan bacaan dengan lafaz isti'adzah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah lafaz bagi isti'adzah. Jadi lafaz ini kadang-kadang kita rasa ianya mudah. Saya dah hafal ustaz. Daripada saya tadika lagi saya dah hafal. Lafaz ni bukan saja saya hafal, dah jemu dengarnya. Udah cemuih ustaz. Pasal apa? Daripada kecil kita dengar daripada mulut cikgu kita, mulut mak ayah kita, mulut macam-macam mulut baca ni. Dah biasa dengar. Jadi tak mustahil awak ni dah hafal dah ayat ni. Apa lagi nak dibetulkan? Cumanya saya tidaklah kata semua bacaan kita selama hari ini salah. Tidak. Cumanya mungkin kita sama-sama meneliti bagaimanakah bacaan yang sebetul-betulnya tepat mengikut huruf, mengikut makhraj dan mengikut sifatnya. Baik, lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Yang pertama, dia dalam kalimah ayat ini ada mengandungi 5 perkataan. Pertama a'udzu, kedua billahi, ketiga mina, 4 asyaitan, dan yang kelima ar-rajim. Ada 5 perkataan dalam ayat ini. A'udzu billahi mina asyaitani dan ar-rajimi. 5 perkataan yang dibaca dalam satu lafaz. Bagi lafaz isti'adzah namanya. Nama lafaz ini lafaz isti'adzah. Walaupun kita jarang sekali menggunakan istilah ini, namun yang setepat betulnya bunyi istilahnya ialah isti'adzah. Walaupun kita tak guna, tapi semua orang tahu gaya bacaan bagi lafaz ini, iaitu a'udzubillah. Kalau orang kita dia gemar sebut dengan nak baca apa dulu? Baca a'udzubillah. Maknanya a'udzubillah itu isti'adzah lah. Orang kita dia tak biasa pakai lafaz isti'adzah. Dia lebih gemar menyebut a'udzubillah. Maknanya a'udzubillah tu merujuk kepada isti'adzah. Baik. 5 perkataan ini yang kita biasa baca dengan satu nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Pertama, lafaz yang pertama ialah a'udzu. Hamzah baris di atas bunyinya a. Dia bukan a, dia a. Dia begitu. Menyebut a tidak perlu membuka mulut yang luas. A, tak payah macam tu. Gitu. Okey. Kemudian ain yang baris di depan bunyinya dia ada beza di sini. Ain bila baris depan bunyinya dia tak boleh disamakan seperti hamzah yang barisnya di depan. Kalau hamzah baris di depan bunyinya u.
Hamzah macam huruf ni. Kalau ain bagi depan bunyinya u. Kalau hamzah bagi depan bunyinya u. Jadi perlu diperbetulkan sebutan ain yang bagi di depan. Kalau sekiranya kita selama hari ini baca ain bagi depan dengan bunyi u, dia tak boleh sebut au. Au. Dia au. Dia bukan u. Au gitu. Kalau kita lihat setengah Quran itu kadang-kadang ditulis dengan lafaz Rumi. Bila mana ayat yang berbunyi a'u ataupun na'u, dia tulis a u z au. Disebabkan tulis dia begitu, kadang-kadang setengah orang dia terpedaya dengan membaca bunyi au. Walhal tak boleh kita sebut dengan au, tetapi a'u gitu. A'u kena betul. Dia bukan u. Au bukan macam tu. Dia a'u. Sebutan kena betul. Ain bagi depan yang selepasnya ada waw bagi huruf mat, maka ain ini dipanjangkan 2 harakat. A'u. A'u gitu. Okey. A'u. Kemudian dal yang bagi di depan bunyinya zu. Huruf dal adalah huruf yang mesti mengeluarkan sedikit hujung lidah, yang mana hujung lidah itu diletakkan di atas hujung gigi bawah ni. Hujung lidah di atas gigi bawah, kemudian dan gigi atas menekan pada hujung lidah tu, maknanya lidah kita duduk tengah-tengah. Zu gitu. A'udzu. A'udzu. Dia bukan kita letak keluar lidah. A'udzu. Salah macam tu. Kerana huruf zal itu mestilah mengeluarkan sedikit hujung lidah. A'udzu. Bunyi zu, bukan zu. Banyak kadang-kadang orang dia membaca a'udzu. Dia sebut z, zu. Dia bukan zu. Zu, lembut aja. Dia bukan keras. Zu, lembut. A'udzu. Satu lafaz a'udzu gitu. Okey. Yang kedua, bila mana menyebut lafaz ini, hendaklah disebut satu persatu daripada bunyinya yang betul. Jangan diidghamkan, jangan digabungkan sekali bunyi a dengan dia tak boleh macam tu. Dia kena betul. Saya teringat masa saya sekolah rendah, saya masuk tilawah Quran, saya kalah pertandingan tu. Ada salah seorang hakim tu, ustaz saya sendiri. Saya tanya dia, pasal apa saya kalah? Yalah, kita budak-budak ni dia tak boleh kalah, dia kena menang je. Bila kalah ni dia tak boleh terima kenyataan. Budak-budak masa tu, saya dah je 5 je 6 macam tu. Saya tanya ustaz saya yang jadi hakim tu, pasal apa saya kalah? Kamu baca awal-awal ada salah. Saya kata, salah kat mana? A'udzubillah pun dah salah. Saya kata, bila pula saya baca a'udzubillah salah? Cuba kamu baca, ustaz saya kata. Saya pun baca. Rupanya yang saya baca salah tu bila mana saya buat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata, kat mana salahnya? Salahnya kat depan ni. Baru buka mulut dah kena potong markah katanya. Saya kata, mula saya tak faham. Rupanya sebutan saya tu saya telah idghamkan. Saya tak kata orang, saya kata diri saya. Dulu saya baca, saya idghamkan dengan tu sekali. Rupanya tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena sebiji sebetulnya, kena sebut satu-satu. Gitu. Rupanya bukan dalam pertandingan dia kena macam tu, baca realiti pun kena macam tu. Mana sebutan tu kita kena sebut dengan jelas. Dia tak boleh gabungkan. Kalau macam tu cara kita baca, maka telah kita melakukan kesilapan. Okey, jadi sebutan kita di sini perlulah jelas dalam menyebut a dan
gitu. Okey. Kalau kita baca laju-laju, itu kadang-kadang menyebabkan kita menggabungkan bunyi. Sebab itu kita lihat para qari yang membaca ketika mana mereka mempersembahkan bacaan, mereka membaca Quran itu secara mujawad, tartil bacanya, sebiji-sebiji. Kerana apa? Bila baca laju ni, keberangkalian kita akan membuat kesilapan seperti ini. Jadi kita baca satu-satu, biasanya akan dapat yang tepat. A'udzu bil, gitu. A'udzu, sebutannya a'udzu, macam tu. Okey. Seterusnya kalimah kedua, ba yang baris di bawah bunyinya bi. Dan selepasnya ada lam bagi kalimah Allah. Lam kalimah Allah ataupun dipanggil sebagai lam lafzul jalalah. Lam bagi kalimah Allah, bila mana sebelumnya ada huruf baris bawah, maka lam ini ditekan dengan bunyi yang nipis. Maka bunyi nipis macam mana? Ba baris bawah, bi ditekan kepada lam, bunyinya bil. A'udzu bil. A'udzu bil, sebutannya bil. Kemudian barulah melepaskan pada lam baris atas, bunyinya la. A'udzu billah. A'udzu billah. Lam bagi lafzul jalalah baris atas dipanjangkan sekurang-kurangnya 2 harakat. A'udzu billah, 2 harakat. Kemudian barulah ha bagi bawah, bunyinya hi. A'udzu billahi. Sebutan ba bagi bawah perlulah disebut dengan betul. Ba bagi bawah bunyinya bi, dimasuk pada lam, bil. Dia tak boleh a'udzu bil, jangan kita sebut bil, bil. Sebut kena betul. Ba bagi bawah bunyinya bi, maka bi dimasuk pada lam, bil bunyinya. A'udzu billahi. A'udzu bil. Dia tak boleh a'udzu bil, dzubil, bil, dia tak boleh bil, bil, gitu. Sebutan a'udzu billahi. Okey. Kemudian mi na. Ini tak ada apa sangat, dia mi na. Na ini selepasnya ada shin, maka na ini akan menekan pada huruf shin. Nun bagi atas na menekan pada shin, bunyinya nash. Nash. Itu namanya sifat tafashi. Tafashi ini maknanya bergerombolan angin dalam mulut. Itu bunyi gitu. Minash. Itu maknanya tafashi, penuh angin dalam mulut. A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minash. Gitu. Kemudian shin bagi atas bunyinya sya, dimasukkan pada ya yang baris mati, bunyinya syai. A'udzu billahi minash syai. Bunyi syai. A'udzu billahi minash syai. Kemudian barulah ta disebut. Ta bagi atas bunyinya ta, ada alif dipanjangkan 2 harakat. A'udzu billahi minash syaitan. Kemudian barulah nun bagi bawah. Nun bagi bawah bunyinya ni. Selepasnya ada ra yang sabdu, maka ni ini akan menekan pada ra yang sabdu. Okey, ni bila tekan pada ra bunyinya nir. Nir. Ada orang tanya, nir tu nak tekan tu nipis ke tebal?
kita kena lihat apa baris pada ra. Sekarang ini ra dia berbaris sabdu atas. Bila mana ra baris sabdu atas ataupun ra sabdu depan, maka kita kena tekan ra dengan bunyi tebal. Dia tak boleh nipis, nir. Dia tak boleh nir. Nir gitu. Minasyaitonir ra. Nir ra. Nir. Sebutan tu nir. Nir. Mulut kita tu tak boleh buka luar-luar, nir kan gitu dia. Nir gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir ra bagi atas ra. Ra bila bagi atas sebutan yang tebal ra, dia tak boleh sebut ra. Rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tak boleh rajim. A'udzu billahi minasyaitonir raji. Okey, jim bagi bawah bunyinya ji, selepasnya ada ya yang mat. Maka ji ini dipanjangkan 2 harakat pada asalnya. Tetapi bila mana kita nak berhentikan bacaan, maka mim bagi bawah mi ini tidak jadi disebut, maka dia dimatikan. Oleh sebab itu kita boleh baca ji ini boleh dipilih sama ada panjang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kemudian barulah memutuskan nafas dengan memasukkan makhraj huruf mim, iaitu merapatkan kedua bibir mulut. Rajim gitu. Rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia kena rapatkan bibir bila kita memutuskan suara. Bila mutus suara, rapat bibir, kerana di hujungnya ada huruf mim yang makhrajnya kedua bibir mulut. Rajim. Okey. Jadi kesemua bacaan ini memerlukan sebutan yang betul, tepat bunyinya, kena makhraj dan juga sifatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia begitu. Okey. Boleh tuan-tuan? Okey, saya cuba baca dulu. Tuan-tuan cuba perhatikan tempat-tempat yang saya beri perhatian tadi, iaitu a'u, kemudian zal yang perlu keluar sedikit hujung lidah, zu, kemudian ba bagi bawah yang disebut bil, billahi minash, ini nash, syaitan, ni yang ditekan pada ra, nir, gitu ya. Mulut kita tak boleh buka nir, dia nir. Okey, nir rajim, bukan rajim, ji, sebut ji, dia bukan jim. Kadang-kadang kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia tak boleh rajim, jim, sebut ji. Gitu. Saya baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah tuan-tuan, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu cara mulut kita menyebut lafaz isti'adzah. Baik, yang kedua, lafaz basmalah.
Okey. Ini lafaz yang kedua. Lafaz ini pun lafaz yang kita biasa baca. Ada orang dia baca dalam solat, itu mesti. Sebab kita baca setiap Al-Fatihah ada ayat pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang dia baca Bismillah bukan sahaja di dalam solat, tapi dia buat ketika mana dia melakukan aktiviti ataupun amalan-amalan yang baik. Dia nak makan, dia nak naik kereta, dia nak pakai baju, dia nak tengok cermin, macam-macam. Dia nak naik basikal, dia nak jogging, macam-macam. Apa saja aktiviti yang baik untuknya, biasanya ada setengah orang dia mulakan amalan tersebut dengan membaca di mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Namun begitu, Bismillah ini perlu juga kita perhatikan semula, adakah ianya bacaan yang menepati hukumnya. Jadi mari kita lihat pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini ada 4 kalimah. Pertama Bismi, kemudian Allahi, ketiga Ar-Rahmani, dan yang keempat Ar-Rahimi. 4 perkataan yang kita biasa baca dengan satu nafas. Ada setengah orang dia baca ini aja, Bismillah. Sebagai contohnya, bila mana orang yang nak menyembelih haiwan, dia nak sembelih ayam, dia nak sembelih lembu, dia nak sembelih kerbau, ataupun sembelih, bukan sembelih orang lah, sembelih binatang yang dia nak makan. Kebiasaannya, bukan kebiasaan, memang biasanya orang baca Bismillah saja. Tak ada lagi orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillah. Okey, ataupun apa saja perbuatan yang lain. Kadang-kadang orang tak baca penuh, dia baca sekadar 2 saja, Bismillah. Okey, baik. Kalimah yang pertama ialah ba baris bawah, selepasnya huruf sin. Ba baris bawah bunyinya B. Kena sebut betul-betul. Ba baris bawah bunyi B, dimasukkan pada sin bunyinya bis. Sebutannya kena betul, bis. Jangan sebut best. Setengah-setengah orang tu kadang-kadang bila kita tanya ba baris bawah bunyi apa, B, masuk ke sin, best, habis. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ba baris bawah bunyinya B, bila masuk ke sin bunyinya bis. Kekal lagi bunyi B tu, bis. Okey. Kemudian mim baris bawah mi, selepasnya ada sekali lagi lafzul jalalah, lam lafzul jalalah, maka mim ini baris bawah akan menyebabkan dia tekan pada lam lafzul jalalah dengan bunyi yang nifis. Bunyi nipis macam mana? Mil. Dia kena sebut mil. Macam kita sebut tadi bil, dia kena sebut mil. Dia tak boleh sebut mel. Bismil, Bismillah, Bismillah. Lam bagi atas dipanjangkan kerana lafzul jalalah hendaklah dipanjangkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Bismillah. Sebutan kena betul, Bismillah, Millah. Kadang-kadang orang dia baca Bismillah, bukan Bismillah, Bismillah gitu. Sebutan yang betulnya ialah Bismillah. Okey. Kemudian ha baris bawah ditekan pada ra. Ra ini dia sabdu baris atas, maka dia sama macam ra yang sana. Bacaannya bila menekan pada ra ini hendaklah ditekan dengan bunyi yang tebal. Ha baris bawah bunyinya hi. Bila mana dia menekan pada ra yang tebal bunyinya hium. Hium. Sebutan kena betul, hium gitu. Hium. Dia bukan hir, dia hium gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hium gitu. Mulut kita tak boleh buka luas, hir, hium gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ra baris atas disebut masuk pada ha pedas yang baris mati bunyinya rah. Rah gitu.
Dia tulis roh. Roh. Dia ha pedas ni, dia duduk di tengah kerongkong. Kalau tuan-tuan sebut roh masuk ke ha bunyi roh, maknanya tuan-tuan meletakkan suara bukan di tengah kerongkong tetapi di pangkal kerongkong. Kerana huruf ha yang ini dia duduk di tengah kerongkong. Ada satu lagi huruf ha yang bukan duduk di tengah kerongkong tetapi duduk di pangkal kerongkong, iaitu huruf ha simpul, ha yang besar tu. Roh, itu ha yang duduk di pangkal kerongkong. Tetapi ha yang ini dia duduk di tengah kerongkong, maka bunyinya rah. Rah tu. Dia bunyi gitu. Bunyi ha pedas tu, pedas tu bunyi apa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Payah juga ya tuan-tuan, kita nak bagi bunyi macam tu, nak datang balik susah. Tapi perlukan latihan. Kalau sekiranya kita tak boleh, kita cuba membiasakan diri, cuba bagi boleh, supaya bunyi kita itu tepat pada makhrajnya. Makhraj huruf ha ini yang saya katakan tadi datang daripada tengah kerongkong, maka bunyinya kena datang di tengah kerongkong. Rah, bunyi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ma disebut. Mim bagi atas, selepasnya ada alif mad, maka dipanjang dua harakat. Ma, sebut ma, dia bukan ma. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh sebut ma, dia sebut ma. Ma disebut. Buka mulut kita tu jangan nganga luai-luai. Ma dia dengan ma. Buka sikit, sikit aja bukanya. Ma. Jangan kemut, buka tak buka langsung. Me, itu lain. Ada setengah orang dia nak ikut Arab, dia melebih-lebih. Arab bukanlah sampai tutup-tutup mulut langsung. Arab ni kalau dia baca, dia buka juga mulut, tapi tidak buka terlalu luas. Setengah orang dia nak ikut Arab, kadang-kadang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, disebut me. Mana ada me? Ma gitu. Ma. Buka juga mulut, tapi bukan nganga ma, dia ma gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah nun bagi bawah ditekan pada ra. Nium. Nium gitu. Nium raji, nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Yang ini huruf ha sekali lagi. Ha yang pedas, barisnya bawah bunyi hi. Hi. Dia tak boleh sebut. Kadang-kadang berlaku dekat nir, yang bunyi niu. Niu. Oh, lain tu. Ada dia dengar. Daripada nir tu dia jadi niu. Dia nak sambung kali ar, roh. Dia jadi niu. Niu jadi. Dia bunyi macam niu. Ni ada. Kalau ikutkan tak betul lah. Benda tu pun selalu juga disentuh, kerana kadang-kadang setengah orang dia nak menjaga-jaga punya pasal. Dia nak menjaga-jaga bacaan dia tu. Memang baguslah dia punya niat nak menjaga. Kadang-kadang disebabkan menjaga tu bunyinya niu, niu. Dia niu. Kita dengar macam niu, niu. Dia bukan niu, dia niu. 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 Dia kena nun bagi bawah ni ditekan terus pada ra. Niu gitu. Dia bukan niu, niu. Kalau niur tu yang betul bukan apa. Bukanlah saya kata tak ada orang buat, ada yang buat. Benda pernah berlaku. Saya teringat masa mula-mula saya jadi imam masjid daerah pun saya pernah ditegur macam tu juga. Masa tu 2017 ada orang nak bagi nilai yang bagi tahu tu Ustaz Bat, imam masjid Kuala Kangsar ni. Dia bagi tahu saya masa tu dia imam sama dengan saya. Dia kata ada orang tegur Mika lah Ustaz Amar. Saya kata siapa tegur? Tak adalah bagi tahu siapa tegur, kami ke tampung ke dia pula. Saya kata kenapa? Dia kata dia dengar bacaan Mika ada sebutan macam tu. Dia kata saya baca bunyi niu, niu. Saya kata ya ke? Dia
Dia kata cuba Mika ubah sikit. Dulu saya pun pernah ditegur macam tu. Kadang saya pun mungkin betul saya baca macam tu, ataupun dia yang dengar macam tu. Tapi setahu saya realitinya ada yang baca macam tu, yang pernah ditegur baca macam tu. Hakikatnya kalau ikutkan tak betul. Kalau kita baca niur, dia bukan niur gitu. Nun bagi bawah ditekan pada ra, niur, bunyi niur. Nun bagi bawah tekan pada ra, niur gitu, bunyi yang tebal, niur. Rahim, ha bagi bawah bunyi hi. Hi ni dipanjangkan, boleh 2, 4 ataupun 6 kalau sekiranya kita baca mati. Bismillahirrahmanirrahim, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi kalau sekiranya kita nak baca bersambung pada ayat yang berikutnya, contohnya macam nak baca sambung dengan ayat pertama surah Al-Fatihah, surah apa-apa saja, maka mim ini dihidupkan bagi bawahnya, manakala ha ini hanya sekadar panjang 2 harakat hi. Tapi bila mana kita nak baca berhenti, dia boleh lebih daripada 2. Contoh, kita baca biasa macam imam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh baca panjang. Tetapi bila mana kalau sekiranya imam ataupun kita nak baca bersambung dengan ayat surah lain, maka ha yang bagi bawah yang selepasnya ada ya mat ini hanya boleh dipanjangkan 2 harakat saja. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bila dia bersambung, ha hanya 2 harakat. Tapi bila dia berhenti, dia boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, saya ulang sekali lagi bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebutan yang perlu kita jaga ialah pada kalimah bis. Sebut bis. Kedua pada mil. Bukan mil, dia mil. Kemudian ha yang ditekan pada ra, hiu gitu ya, hiu. Kemudian ra yang masuk pada ha pedas, rah. Niu, nun bagi bawah yang ditekan pada ra, niu. Rahim. Okey, saya baca dulu, kemudian tuan-tuan cuba membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Baik, ujungnya ini sama. Bila mana kita matikan macam dekat rajim tadi. Dihabiskan putus suara dengan merapatkan kedua bibir mulut. Rapat dua bibir itu sekejap je, bukan lama. Bukan rahim, bukan macam tu ya. Maknanya kita memutuskan suara, rapat bibir. Rahim, itu saja. Dia bukan him. Kadang-kadang kita terlepas. Lagi-lagi pada orang yang suka berlagu ni. Saya pun antara orang yang suka berlagu. Kadang-kadang berlagu ini pun perlu berjaga-jaga. Takut-takut disebabkan keseronokan baca berlagu. Orang baca lagu ni seronok. Dia sendiri seronok, orang yang dengar pun seronok bila dengar orang baca lagu ni. Cuma je bila berlagu,
Kadang-kadang keseronokan itu membuatkan pembacanya terlupa dan tersilap kerana memanjangkan tempat yang tidak sepatutnya. Seperti contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar macam best, sedap ujungnya, berbunga-bunga bacanya, seronok. Tapi ada silap sikit. Pasal apa? Di ujungnya ada dia tak boleh macam tu. Dia Rahim. Gitu aja. Tarik sikit je. Dia tak payah sampai kita bukannya lagi Hindustan nak kena Hindustan ialah dia ada terlalu lama. Ini baca Quran tak payah ujungnya tak payah. Okey. Gitu ya. Dua lafaz iaitu isti'adzah dan juga bismillah kita perbetulkan. Mana sebutan yang selama hari ni kita buat tak berapa tepat, kita ubah menjadi bunyi yang tepat. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat rasai dengan bacaan yang betul itu memberi kesan kepada kehidupan tuan-tuan. Antara contohnya, bagi orang yang ada masalah, gangguan dan sebagainya, bila lafaz ini dijadikan bacaannya betul, insya-Allah ianya mujarab untuk diri tuan-tuan sendiri. Ada orang dia pernah bagi tahu saya ni ustaz, saya pergi Darul Syifa, saya pergi jumpa orang perubatan, ada seorang ustaz tu katanya, saya tanya dia apa patut saya baca untuk dinding diri, disuruh saya baca surah macam-macam, saya tak hafal, saya tak tahu, saya tak kerti baca. Habis itu apa yang disuruh sudahnya? Yang disuruh sudahnya suruh saya baca a'udzubillah dengan bismillah saja. Sebab itu je saya hafal. Atau hafal baca dah, saya baca. Habis tu ada kesan tak? Haram. Kopi itu je lagi teruk. Lagi kuat kena kacau je kata. Saya kata mungkin ada masalah dari segi cara kita baca. Kadang-kadang kita ni kena gangguan ni. Kita duk baca Al-Quran kan, konon jin tu takut. Jin betul yang bacaan kita boleh jadi. Tu yang kita risau kan. Kadang-kadang mungkin kita punya bacaan tu ada sedikit masalah. Bukanlah saya kata ini faktor utama, tidak. Mungkinlah ianya ada kaitannya dengan bacaan tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga kita punya perbincangan pada malam ini memberikan manfaat untuk kita semua dan boleh kita mengamalkannya. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang, kalau diizinkan, saya akan sambung kepada ayat suratul Fatihah, ayat yang kedua. InsyaAllah kita berbetulkan sama-sama ayat suratul Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan dan juga keterlanjuran kata. Semoga ianya memberikan kemaafan kepada kita semua. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.